Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya wal azharu anna an-naqa'a baina dima'i aqallil haidhi fa akthar haidun tab'an laha bi syurut wa hiya an la yujawiza dhalika 15 yawman ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض. Katanya wal azhar, ni kaul al azhar, jadi isyarat kata masalah ni berlaku khilaf. Anna naqa, bahawasanya naqa ni maksudnya tidak ada darah. Baina dima'i aqallil haid, yang berada di antara ni di celah darah sekurang-kurang haid. Okey, darah sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Jadi darah dia keluar putus-putus. Maka naqa yang berada di celah darah bagi sekurang-kurang haid. Fa aktsara ni ke atas. Fa aktsara maksudnya ke atas. Maksudnya naqa yang berada di celah darah hak lebih daripada sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid sehari semalam, ataupun 2 hari 2 malam, ataupun 3 hari 3 malam. Gitulah. Naqa yang berada di celah darah tersebut haidun, hukumnya adalah haid. Taba'an laha, kerana mengikut baginya bagi dima. Jadi hukum dia haid kerana dia mengikut bagi darah tersebut. Okey, boleh faham? Ini dipanggil benda haidun hukman, haid pada hukum. Sebab di asal haid adalah darah. Tetapi naqa yang berada di celah darah sekurang-kurang haid ke atas juga dihukumkan sebagai haid kerana naqa itu dia mengikut. Okey, dia mengikut bagi darah. Tetapi bisyurut, dengan beberapa syarat. Jadi darah naqa yang berada di celah-celah darah tu dihukumkan haid, mesti kena cukup syarat-syarat dia. Wahia, dan itu syurut alla yujawiza dhalika 15 yawman, bahawa tidak melepasi oleh demikian itu 15 hari. Okey, boleh faham? Jadi naqa saat itu sekali dengan darah saat itu, kalau kita campur dua tu, dia tidak melepasi 15 hari. Kalau main berlaku darah keluar secara putus-putus sehingga melepasi 15 hari, maka naqa bukanlah haid. Kita nak khabar naqa bukan haid. Bukan perempuan tersebut dikirakan sebagai perempuan mustahadah. Perempuan mustahadah. Yang pertama, yang keduanya walam tanqusid dima'u, dan tidak kurang darah-darah tersebut. Darah yang diselangi oleh tidak ada darah tu, tidak kurang an aqallil haid, daripada sekurang-kurang haid. Kalau darah tu kurang daripada sekurang-kurang haid, maksudnya tidak sampai sehari semalam, maka naqa yang berada di celah dia tidak dihukumkan haid. Sebagai contoh, hari pertama darah keluar 2 jam, lepas tu hari kedua 2 jam, hari ketiga 2 jam, hari sampai ke 10 hari, 2 jam sampai 10 hari. Lepas tu dah terbit dah darah. Memanglah tak lebih daripada 15 hari. Tak gitu, tak lebih daripada 15. Tetapi masalahnya darah 2 jam kali kepada 10, jadi baru 20 jam. Jadi bermakna tak sampai sehari semalam. Maka naqa yang berada di celah darah tersebut tidak dihukumkan sebagai haid. Okey, boleh faham? Sebab naqa tu dia mengikut bagi darah. Jadi apabila dia mengikut bagi darah, kena pastikan darah tersebut kena sampai sekurang-kurang
haid, iaitu sehari semalam. Kalau tak sampai sehari semalam, maka tidak boleh dihukumkan naqak itu sebagai haid, kerana naqak tu dia mengikutkan taba'an laha, dia mengikut kepada bagi darah. Dan darah tu tidak dihukumkan haid, maka naqak yang berada di celah dia pun tidak dihukumkan haid. Berapa dah syarat dia? 2. Syarat yang 3, wa an yakuna an-naqa'u muhtawishan baina damai haidin. Dan bahawa adalah naqa' itu muhtawish. Muhtawish ni kita kata dia kalau cakap-cakap kita benda berada di tengah. Baina damai haidin, di antara dua darah haid. Damai asalnya damaini. Tapi apabila kita idhafah dia kena buang nun. Damaini musanna. Musanna dia ada nun belakang kan? Musanna kan? Musanna ni adalah lafaz yang menunjuk di atas dua dengan ditambahkan alif dan nun ataupun ya dan nun. Okey, boleh faham? Ma dalla ala ithnaini aw ithnataini bi ziyadati alifin wa nunin fi halati ar-raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jarri. Itu musanna. Jadi nun asalnya damaini. Tapi apabila idhafah dia buang nun. Dia idhafah dia kena buang nun dan buang tanwin. Nunan talil idhafata, nunan talil Allahu Rabbi, ana lupa dah lafaz dah matang alfiyah. Nunan talil idhafata au tanwina mimma tudhifu. Allahu Rabbi dah ingat. Lama dah ulang, dah ingatlah. Nunan talil idhafata au tanwina mimma tudhifu hadhifka turisina. Begitulah lebih kurang dalam kitab matang alfiyah sebut. Jadi pendek kata nun hak yang ada pada mudhaf, nun sama ada musanna ataupun jamak mudzakkar salim perlu dihadaf ketika kita idhafahkan dia kepada satu kalimah yang lain. Jadi oleh kerana asalnya damai ni apabila kita idhafah kepada haid, maka kita buang nun. Jadi baina damai haidin. Jadi naqak saat itu mesti kena berada di tengah, berada di antara dua darah haid. Apa maksud berada di antara dua darah haid? Maksudnya begini. Darah yang pertama dihukumkan haid, darah yang kedua dihukumkan haid, tiba-tiba naqak berada di tengah dia. Barulah naqak itu dihukumkan haid. Tapi kalaulah darah yang pertama haid, darah yang kedua bukan haid, naqak di celah dia tidak dihukumkan haid. Okey, contoh lagu mana? Kita buat contoh. Seorang perempuan dia keluar darah 3 hari 3 malam. Okey. Lepas daripada 3 hari 3 malam darah berhenti. Berhenti sampai hari yang ke-15. Hari ke-16 darah datang semula. Maka naqak daripada hari ke-4 hingga hari yang ke-15, naqak di antara dua darah tidak dihukumkan sebagai haid. Bukan naqak itu adalah suci. Kerana benda? Kerana naqak saat itu bukan berada di antara dua darah haid. Sebab hak yang ke-16 tu bukan darah haid dah. Darah istihadah. Okey. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu hdhif qaturisina. Jazakumullahu khairah. Terima kasih. Jazakumullahu khairah dzul fadli. Nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu hdhif qaturisina. Nun yang mengiringi ia akan i'rab. Maksud nun yang mengiringi ia akan i'rab adalah nun musanna dan nun jamak mudzakkar salim, au tanwina ataupun tanwin. Nun ataupun tanwin itu ihdhif, hadaflah olehmu, mimma tudhif, daripada apa yang engkau idhafahkan, iaitu daripada mudhaf. Contoh qaturisina, asalnya qurin. Bila kita idhafah qur kepada sina, kita hadafkan tanwin. Baik, jazakumullahu khaira buat Zul Fadli. Wa fatahallahu alaikum wa barakallahu fikum. Dia sebenarnya benda yang kita hafal ni kita kena ulang. Jadi ana hafal matang alfiyah masa umur 18. Masa umur 18 kita hafal matang alfiyah. Lepas tu jarang dah ulang lepas dah betul. Memang jarang dah ulang. Jadi banyaklah kita dah ingat.
Dia kena ulang sokmo. Allah Rabbi, kena murajaah, kena ulang sokmo. Gana Zul ni tu? Gana ni? Gi kana sama Fajak? Ada tu, ada. Okey, habis. Katanya, فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض. Maka apabila adalah seorang perempuan, tara, melihatlah ia seorang perempuan, tu. فإذا كانت, kita kata kanat adalah seorang perempuan, sebab benda kanat dia ada isim dia. Isim dia dhamir mustatir, takdir hiya, kembali kepada al-mustahadah, al-mutahayyirah. Maka jika adalah ia seorang perempuan saat itu, tara, melihatlah seorang perempuan, waktan, satu waktu, daman, wa waktan, dan satu waktu yang lain, dam, naqaan, dia melihat waktan, satu waktu, maksudnya satu tempoh masa dia tengok daman, darah, wa waktan, dan dia melihatlah satu waktu yang lain, dia wa waktan, dan satu waktu yang lain. Kita kena buat lagu tu lah, terjemah. Satu waktu dan satu waktu yang lain. Sebab dia kaedah dia begini. Kaedah dia yang pertama, wa waqtan, dia ataf pada waqtan yang pertama. Ataf, dia al-aslu fil atfi lil mughayarah. Asal pada ataf adalah berbeza. Maksudnya berbeza di antara ma'tuf dengan ma'tufun alaih. Jadi waktu yang pertama adalah lain daripada waktu yang kedua. Sebab kita kata wa waqtan ay wa waqtan akhar. Kita boleh faham. Satu, yang keduanya kita guna fa in kanat, tak apalah, kita cukup situ lah. Fa in kanat, kalau huruf panjang bab bahasa jadi panjang pula, ambil masa kat lagi. Fa in kanat tara waqtan daman wa waqtan ay wa waqtan akhar naqaan, dan waktu yang lain naqa. Okey, ada waktu dia tengok darah, ada waktu yang lain dia tengok naqa, tidak ada darah. Wajtama'at hadhihi syurut, dan berhimpun syarat-syarat ini, 3 syarat tadi. Yang pertamanya, kedua-duanya tidak melepasi 15 hari. Maksudnya ia berlaku dalam tempoh 15 hari. Yang keduanya, darah saat itu tidak kurang daripada sehari semalam. Kalau kita capur darah yang keluar putus-putus itu, cukup sehari semalam. Yang ketiganya adalah darah naqaq saat itu berada di celah, di tengah antara dua darah haid. Baik. Itu syarat-syarat tersebut. Jadi berhimpun syarat-syarat tadi itu, jawab bagi idza hakamna, nescaya kita hukumkan alal kul, atas kesemuanya. Kul ni maksud dia kul, naqa, dam bersama dengan naqa, alal kul, dam bersama dengan naqa, bi annahu haid, dengan bahawasanya al kul saat itu adalah haidun, haid. Jadi kita hukumkan kesemuanya adalah haid. Okey, boleh. Wa hadha yusamma qaul as-sahbi. Dia kita ana dia tulis qaul al-muhibbi, bukan al-muhibb lain daripada as-sahb. Dia bukan mim, sin. Ni dinama akan dia qaul as-sahbi, akan qaul as-sahb. Sahab makna heret. Maksud dia qaul as-sahb diberikan kepada naqa hukum darah. Diheretkan, itu makna diberikan naqa saat ni tu hukum darah. Asal haid adalah darah. Tidak gitu. Asal haid adalah darah. Sebab Allah Ta'ala kata begitu dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Haid ni adalah kotor. Jadi asalnya haid adalah darah. Tapi sekarang ni tak ada darah. Okey, boleh faham? Tetapi oleh kerana dia berada di celah dua darah yang sama. Hak ni darah haid, hak ni darah haid. Dan darah haid yang pertama dengan darah haid yang kedua adalah satu. Okey, boleh faham? Dia kalau hak yang darah haid yang berbeza begini. 7 hari keluar darah, 20 hari berhenti, lepas tu datang pula darah. Maka tu 2 haid yang berbeza. Tapi kalau 3 hari datang darah, berhenti sehari, lepas tu 3 hari pula datang darah. Jadi 3 hari yang pertama dengan 3 hari yang kedua adalah satu darah. Okey, boleh faham? Tiba-tiba berhenti di celah saat itu, berada di celah satu darah. Maka sebab itulah diberi hukum haid kepada dia. Jelas tak?
Itu makna wa hadha yusamma qaul as-sahb. Ni dinamakan sebagai qaul as-sahb. Sahab ni heret. Maksudnya diheretkan hak tepat tak ada darah saat ni tu dan diberikan kepadanya hukum darah. Wathani, dan yang kedua, pandangan yang kedua. Ini wathani ay wal qaulu tsani, ni dipanggil muqabil al-azhar. Sebab al-azhar tadi naqa baina dima'i aqallil haidhi haidun. Pandangan yang kedua adalah anna naqa'a tuhurun. Naqa itu adalah suci. Naqa adalah suci. Ini pandangan yang kedua. Dia kata naqa suci, bukan naqa haid. Sebab dia, ni alasan dia. Lianna ad-dama idza dalla 'ala al-haid, kerana sesungguhnya darah itu apabila menunjuklah ia darah di atas haid. Darah tu dia menunjuk di atas haid. Sebab Allah Taala khabar begitu dalam Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid qul wa adha. Darah haid ini adalah kotor. Kotor dia menunjuk di atas haid. Darah tu menunjuk di atas haid. Baik. Maka ketika darah tu menunjuk di atas haid, wajib an yadullan naqa'u 'ala tuhri. Wajiblah menunjuk oleh naqa' itu di atas suci. Kalau darah tu menunjuk di atas haid, jadi kalau sekiranya tak ada darah, bermakna perempuan tu suci. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Sebab haid ni adalah darah. Ketika tak ada darah, maka dihukumkan perempuan tu suci. Baik, wa hadha yusamma qaulal laqti. Kalau kita ana dia tulis qaulal lafzi. Fa, ni silap, bukan qaulal lafzi, qaulal laqti. Ini dinamakan sebagai qaul al-laqt. Dia asal laqt, pungut. Hak yang ada darah kita bagi hukum ada darah, hak yang tidak ada darah kita bagi hukum tidak ada darah. Dan qaul al-laqti dia panggil juga wa qaul at-talfiq. Qaul al-laqti dengan qaul talfiq. Makna sama, maksud dia sama. Qaul yang kedua Allah silap, ana silap tadi ya. Jazakumullahu khairan, ana silap tadi. Ana silap marji' dhamir. Ustazah Mardiah kata, maaf Ustaz kanat hanya diberi hukum untuk wanita mutahayyirah ataupun semua keadaan wanita berhaid. Sebenarnya masalah ni habis dah berkenaan dengan mutahayyirah kita ni. Ana dak sedar saat ni. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Ana dak sedar saat ni. Hak tadi kan ana katakan ni. Ana kata kanat kembali kepada perempuan mustahadah mutahayyirah. Tak sebenarnya bukan. Bukan sebab kita bab mustahadah habis dah ni. Habis dah bab mustahadah. Sebenarnya merujuk kepada perempuan yang datang darah haid ataupun tak payah kata perempuan datang darah haid. Kita kata pakai tak lebih umum lagi untuk perempuan. Fa idza kanat ay kanatil mar'atu. Jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Ana silap saat ni. Ana ingat masih lagi dalam perbincangan bab mustahadah. Sebenarnya kita habis dah perbincangan berkenaan dengan mustahadah. Jelas kan? Jadi kita kena fa idza kanat ay fa idza kanatil mar'atu. Tara ay tara al mar'atu waqtan daman wa waqtan naqa'an. Kan tadi kan ana katakan fa idza kanat al mustahadah al mutahayyirah kan. Silap. Jadi mula-mula nak ayat orang puan lepas tu pergi ayat al mustahadah. Okey, tak apalah. Yang penting kita faham ada kesilapan, ada hak yang memperbetulkan. Alhamdulillah, ni satu nikmat. Jazakumullahu khairan. Katanya okey tadi ya fa idza kanat ay fa idza kanatil mar'atu. Tara ay tara al mar'atu. Waqtan daman wa waqtan naqa'an. Jazakumullahu khairan. Okey habis katanya wa hadha yusamma qaul al-laqti wa qaul at-talfiq. Selesai. Okey, pandangan mu'tamad adalah pandangan al-azhar. Tapi kena ingat muqabil azhar daripada sudut sandaran kuat. Okey, boleh. Boleh jelas daripada sudut sandaran kuat juga. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata ni, fa idza tatahharna, bila mereka itu suci. Jadi suci ni lawang dia adalah haid. Jadi ketika tak ada darah dikirakan suci. Okey, boleh faham kan? Sebab itulah boleh perempuan
dia beramal dengan muqabil al-azhar. Tapi memang dalam daripada sudut mengeluarkan fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, kena keluarkan pandangan mu'tamad al-azhar. Tapi daripada sudut nak beramal tidak menjadi masalah, dia boleh beramal dengan muqabil al-azhar. Sebab boleh beramal dengan pandangan dhaif selama mana pandangan itu bukan pandangan syadz, pandangan yang menyalahi kaedah dan menyalahi qiyas, menyalahi dalil. Selama mana pandangan itu bukan pandangan syadz, boleh dia beramal. Baik. Jadi sebab dia nak kata boleh beramal, ni kita kena sebut kerana kebiasaannya kalau orang pergi Mekah, kalau berlaku begini kepada perempuan, orang ambil pandangan qaul al-laqti. Sebagai contoh, perempuan dia katakanlah masa dia berada di Madinah, dia datang haid dah 3 hari. Dia datang haid 3 hari. Biasanya haid dia katakanlah 5 hari je. Jadi dia pun sampai di Bir Ali, dia niat. Sampai Bir Ali, dia niat untuk mengerjakan umrah. Tak boleh tak niat. Sebab dia kosak nak pergi ke Mekah saat itu untuk mengerjakan umrah. Jadi sampai Bir Ali, walaupun dia datang haid, dia mesti kena berniat. Sama ada dia letakkan niat bersyarat ataupun tidak, atau nombor 2. Mesti dia kena berniat. Kalau dia tidak berniat, sedangkan dia masuk ke sana tujuan untuk mengerjakan umrah, jadi bermakna dia wajib dia kena bayar dam. Okey, boleh faham kan? Itu perbincangan yang panjang dalam bab haji dan umrah. Kita hak yang hak yang bersama dengan kita ni pakar-pakar haji dan umrah saja. Baik. Jadi sekarang ni katakanlah dia datang haid dah 3 hari. Sebagai contoh, kita buat contoh mudah. Lepas tu sampai di Bir Ali, masih lagi datang dalam keadaan haid, maka dia berniat. Dia tak ada masalah. Dia masalah maksudnya tidak menjadi masalah perempuan yang datang haid, dia berniat untuk mengerjakan haji ataupun umrah, tak ada masalah. Setiap perbuatan haji dan umrah, dia tidak disyaratkan suci daripada haid, melainkan hanyalah tawaf. Melainkan tawaf. Baik. Jadi sampai Mekah, dia tak nak tawaf lagi dah. Dia umrah sampai Mekah, dia nak tawaf lagi sebab dia datang haid. Apabila dia mengalami suci, dia pun boleh tawaf. Dia pun tawaf. Lepas tawaf, dia bersa'i. Okay, boleh faham? Tiba-tiba balik di hotel, darah datang semula. Jadi bermakna ternyata, berhenti saat itu, hanyalah naqa' yang berlaku di celah darah haid. Okay. Pandangan mu'tamad, naqa' tersebut dihukumkan haid. Jadi apabila dihukumkan haid, bermakna tawaf dia saat itu, pada dhan dia, pada sangkaan dia, berlaku dalam suci. Tapi pada hakikatnya berlaku dalam haid. Maka dhan yang nyata tersilap tidak dikira. La ibrata bidhannil bayyini khata'u. Tidak boleh dikira dengan dhan yang nyata tersalah. Al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Ibrah dalam bab ibadat adalah dengan apa hak yang ada pada hakikat, bagaimana hakikatnya nafsil amr, dan apa hak yang ada pada sangkaan dia. Mesti kena bersusun dua perkara. Sangkaan dia tawaf dalam keadaan suci. Tapi pada hakikatnya tidak. Cuma dia tahu selepas daripada tu, maka tidak dikirakan sangkaan dia saat itu. Walaupun sangkaan dia tawaf dalam suci sah lah, mengikut sangkaan dia. Tetapi nafsil amri tidak. Tapi dia tahu lepas daripada tu, maka tidak sah tawaf dia, mengikut qaul al-azhar. Jadi wajib dia kena tawaf semula. Adakah boleh dalam masalah ni perempuan mengambil pandangan yang kedua? Boleh, tak ada masalah. Boleh dia mengambil pandangan dia al-laqti. Sama juga pada bulan Ramadan. Okey, dia datang haid 2-3 hari sebagai contoh. Tiba-tiba darah berhenti, dia pun puasa. Dia puasa 3 hari, 6 hari dah kan. Hari ke-7 datang semula. Walaupun menyalahi adat. Hari ke-7 biasa tak datang dah sebelum ni. Tapi hari ni datang mula. Walaupun menyalahi adat. Kerana selama mana ia berada dalam lingkungan 15 hari, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah haid. Sebab kita cerita dah sebelum daripada ni, setiap darah yang keluar di dalam waktu imkan al-haid, maka dihukumkan darah tersebut darah haid. Jadi sekarang ni puasa yang dia puasa 3 hari, ternyata dia puasa dalam tempoh naqa' yang berada di celah 2 darah haid.
Maka mengikut Al-Azhar, naqa' tersebut adalah haid, bermakna puasa dia dilakukan dalam keadaan haid, sedangkan antara syarat sah puasa mesti kena suci daripada haid dan nifas. Jadi bermakna mengikut qaul Al-Azhar, puasa dia tidak sah. Jadi wajib dia kena qada semula. Adakah boleh dia tak mau qada balik dan dia nak mengambil pandangan al-laq? Boleh. Wallahu a'lam. Tapi sebaik-baiknya ambil pandangan mu'tamad dah. Atau sebaik-baiknya kita kata untuk beramal sendiri boleh mengambil pandangan dhaif, tapi dengan syarat janganlah terlalu dhaif dan jangan pandangan tersebut pandangan syadz. Okay, habis. Katanya, jadi kita faham bahawasanya naqa' di antara di celah-celah darah haid itu dihukumkan sebagai haid. Okey, boleh. Dan permasalahan tu berlaku khilaf. Maksudnya di sana ada pandangan yang kedua yang mengatakan bukan haid. Kenapa ada khilaf? Dia katanya wa mahallul khilaf, dan tempat khilaf. Tempat khilaf pada permasalahan naqa' saat ni. Fi salati was sawmi wa nahwihima. Adalah pada sembahyang, puasa dan seumpama keduanya. Seumpama keduanya adalah benda tawaf. Sembahyang, puasa, tawaf. Okey, boleh faham? Seumpama keduanya benda sembahyang, puasa, tawaf. Boleh. Benda? Analakah ke? Gitu. Analakah. Wujud khabar. Amma naqa'u ba'da akhirid dima' fatuhrun qat'a. Adapun naqa' setelah daripada penghujung darah, maka itu adalah tuhur secara qat'an, secara putus. Waktu tidak berlaku khilaf. Naqa' yang berada selepas daripada penghujung darah. Tidak selepas daripada penghujung darah berlaku naqa'. Okey, kita ada darah, lepas tu kita ada penghujung darah. Lepas tu apabila penghujung darah, darah perempuan berhenti. Okey, boleh faham Fandi? Tak faham? Benda mudah benarnya, bukan nak nampak benda mudah tak? Orang puan datang haid 7 hari. Okey, bila penghujung haid dia? Hari ke-7. Lepas daripada hari ke-7, darah berhenti. Darah berhenti. Sampai kelah hari yang ke-30 berhenti. Lepas tu hari bulan depan mari pula darah. Faham? Naqa' selepas daripada penghujung haid adalah benda tuhrun qat'a. Benda tuhrun qat'a? Suci secara putus. Tuhur. Okay, boleh faham? Maksud benda secara putus, sepakat ulama tidak ada khilaf. Baik. Dan ni adalah ibarat yang jelas, benda jelas tidak betul. Kita tak kata menolak, kita kata tidak betul. Faham? Tidak betul pandangan yang pernah disebut oleh seorang ustazah hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau, yang mana dia kata orang puan kalau datang haid 7 hari, hari ke-8 tak berhenti darah, maka si suci dia bukan dikirakan bermula pada hari yang ke-8, tapi dikirakan bermula pada hari yang ke-6 lah. Itu sebenarnya tidak betul. Tidak betul. Okey, boleh faham? Jadi kita nak, okey, benda tu memang jelas tidak betul. Orang yang belajar fiqh, Ana sebenarnya ada buat penulisan dalam masalah ni. Ana kata dalam penulisan tersebut sebenarnya dalam perbincangan fiqh al-haid ataupun fiqh dima'in nisa, dia ada dua kategori. Ada kategori hak yang asas, ada kategori hak yang tinggi. Antara kategori asas adalah permulaan suci bagi seorang perempuan bilakah perlu dihitungkan. Dan termasuk dalam kategori asas adalah ketika perempuan berhenti pada hari darah keluar 7 hari, berhenti pada hari yang ke-8. Hari ke-8 tu dikirakan permulaan suci. Itu sebenarnya asas.
Bukan hak tu bukan permasalahan hak yang payah. Hak ni rata-rata orang belajar bab darah wanita walaupun tidak belajar kitab Mughnil Muhtaj. Walaupun tidak belajar kitab-kitab Arab. Belajar asah pun faham masalah tu. Okey. Faham. Cuma apabila benda tu benda asas. Jadi kita tak reti lagu mana kita nak urang ke dia kalau masih lagi tolak. Masih lagi tidak terima kan. Tapi dia mungkin dia terima dah. Mungkin dia terima. Sebab lepas daripada benda Ana buat penulisan tu dalam ramai pula. Lepas lah, lama lah. Lepas daripada tu ramai pula yang ustaz-ustaz pakak duduk. Allahu Rabbi. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara beliau. Hafizahullah. Jadi tengok. Dia kata buat dia. Dia kata. Amman naqa ba'da akhiri ad-dima' fatuhrun qat'a. Maka ia adalah suci secara putus. Okey jelas ha? Suci hak tu tuhur qat'an. Apa benda qat'an? Tidak berlaku khilaf. Hak yang berlaku khilaf saat itu antara qaul as-sahbi dengan qaul al-laqati adalah suci ataupun naqa yang berada di celah-celah darah. Okey boleh. Katanya wa in naqasatid dima'u an aqallil haid, dan jika kurang oleh darah-darah tersebut daripada sekuang-kuang haid. Kalau kita capur darah-darah yang keluar saat itu tak cukup 24 jam. Darah keluar secara putus-putus. Tapi kalau kita capur darah yang keluar saat itu dalam tempoh 15 hari, tak cukup 24 jam. Katanya, fahya damu fasad. Maka iaitu, darah tersebut adalah darah fasad. Jadi apabila darah tu darah fasad, bukan darah haid, maka naqa yang berada di celahnya juga tidak dihukumkan sebagai darah haid. Kerana naqa dihukumkan haid kerana dia mengikuti darah. Okey, faham? Sebab tadi dia kata benda taba'an laha, kerana mengikut darah. Ketika darah tu tidak diberikan, tidak dihukumkan sebagai darah haid, maka naqa juga tidak dihukumkan sebagai darah haid. Okey, boleh faham kan? Baik. Katanya wa in zadat ma'an naqa'i bainaha ala 15 yawman fahiya dam istihadah. Dan jika zadat lebihlah ia darah ma'an naqa' bersama dengan naqa'. Darah yang keluar putus-putus bersama dengan naqa' yang berada di celah-celah dia tu lebih ala 15 yawman, lebih daripada 15 hari. Lebih daripada berapa hari? 15 hari. Naqa' bersama dengan darah hak yang keluar putus-putus tu lebih daripada 15 hari. Lebih daripada 15 hari. Ustaz boleh tak terang kembali tindakan wanita yang mengalami darah putus-putus ketika naqa' dan datang darah sebelum jelas hukum wanita itu haid dan istihadah. Okey. Nanti ana huraikan ya. Kita perhatikan ni dulu sikit lagi. Apakah tindakan wanita hak yang perlu buat ketika dia menghadapi situasi tersebut? Katanya, wa mahallul khilaf fi salat, mana saat ni? Wa in zadat ma'an naqa'i bainaha ala 15 yawman fahiya dam istihadah, maka iaitu adalah darah istihadah. Maksudnya perempuan tu adalah perempuan mustahadah. Jadi apabila perempuan mustahadah, maka kena tengok kalau ada tamyiz, maka dia kena jadikan tamyiz ataupun dia kena guna tamyiz. Hak yang kuat adalah haid, hak yang lemah adalah istihadah. Kalau tidak ada tamyiz sedangkan dia adalah mu'tadah, maka kembali kepada adat dia. Okey, jelas kan? Okey, kita buat contoh lagu mana orang perang ni 2 hari datang darah. Lepas tu berhenti. Lepas tu hari ke-5 mari pula. Ke-8 berhenti. Ke-10 mari pula. 11 berhenti. Lepas tu mari pula. Lepas tu berhenti. Sampai ke hari ke-16 gitu juga mari pula. Lepas tu berhenti. Dia main gitu lah. Maka perempuan tu dinamakan perempuan mustahadah zatut taqattu' nama dia. Tu perempuan yang mempunyai darah putus-putus. Okey, jelas kan? Kita tengok kita buat 2 contoh untuk kita faham masalah ni. Perempuan datang darah daripada hari pertama sehingga hari yang ke-14. Hari ke-15 darah berhenti. Tiba-tiba hari ke-16 mari semula darah. Maka
haid dia 14 hari, hari ke-15 dikirakan permulaan suci. Manakala hari yang ke-16 terus dihukumkan istihadah untuk mencukupkan dikirakan istihadah kerana darah tersebut keluar di dalam tempoh sekurang-kurang suci. Dipanggil dia alaiha baqiyatut tuhur. Darah yang keluar ketika perempuan masih lagi berada dalam tempoh suci, maka dihukumkan sebagai darah istihadah. Okey, boleh faham? Satu. Yang kedua, orang puan ni datang darah 7 hari. 8, 9 berhenti. 10, 11, 12, 13, 14 mari mula darah. 15 berhenti. 16 mari pula darah. Maka hak ni tidak boleh kita samakan dengan hak yang pertama tadi. Kerana hak ni adalah perempuan zatut taqattu'. Perempuan hak yang mempunyai darah keluar putus-putus dah. Jadi hak ni hak yang kedua ni tidak boleh kita kata haid dia 14 hari. Hari ke-16 istihadah. Sebab dia? Sebab darah tu keluar di waktu ataupun dalam tempoh berbaki suci dia kan. Tak boleh. Sebab dia ni adalah zatut taqattu'. Perempuan ni dia adalah perempuan mustahadah. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Berkenaan dengan soalan hak yang disebut oleh Al-Fadilah Ustazah Farah hafizahullah subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan apakah tindakan wanita hak yang mengalami darah secara putus-putus. Okey. Orang puang hak yang keluar darah putus-putus, dia kena kira tempoh keluar darah. Kalau cukup tempoh keluar darah tu 24 jam dalam lingkungan 15 hari, maka dihukumkan darah dan naqak yang berada di celah darah-darah tersebut sebagai darah haid. Jadi kalau cukup 24 jam, maka dihukumkan sebagai darah haid. Daripada sudut memang ada khilaf masalah zatut taqattu' memang ada khilaf. Tapi hak yang kita sebut saat ni tu adalah mengikut pandangan mu'tamad. Di sana ada, anda tak silap ingatlah, mengikut pandangan Ibnu Syafi'i rasanya. Dia sedikit berbeza dalam masalah ni. Anda lupa, nanti anda kena tengok balik. Lupa. Wallahu a'lam. Okey. Jadi berkenaan dengan orang puang hak yang keluar darah putus-putus, dia kena kira tempoh keluar darah. Dia kena kira tempoh keluar darah dalam lingkungan 15 hari. Kalau cukup 24 jam, maka kesemuanya dihukumkan sebagai darah haid dan naqak yang berada di celahnya juga dihukumkan sebagai haid. Okey, hak tu mudah je kan? Tapi sebenarnya hak yang payah adalah perempuan yang mengalami perkara tersebut. Payah sikit nak kira tempoh keluar darah tu. Sebab dia kalau nak kira tempoh keluar darah, dia kena cek. Bila kena cek, dia akan mikirlah, dah kena cek tiap-tiap waktu ke? Kena cek tiap-tiap waktu. Lepas tu tiap-tiap waktu tu lama mana sekali? Seminit sekali ke? Kalau cek seminit sekali, tak ada masa lain. Dah nak masuk-masuk. Nak talaki kitab Mughnil Muhtaj pun dah. Baik. Boleh faham? Ya, pandangan cucu Imam Syafi'i. Hak yang anda ingat gitulah, nanti kena tengok balik lah. Wallahu a'lam. Kata Dr. Syamsiah, Anda ajak kita cakap-cakap, kita tengok dalam komen tu, kita jawab komen, takut orang tak faham apa cakap, jadi sekali cakap bab lain tajuk masuk tajuk lain. Dua kitab ada depan, kitab Mughnil Muhtaj, lepas tu komen selagi. Benda muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang puang yang mengalami darah keluar secara putus-putus, dia akan, kalau apabila kita khabar kata dia kena kira tempoh keluar darah, kalau cukup 24 jam, maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Kalau tidak cukup 24 jam, maka tidak haid. Jadi dia kena cek lah. Jadi masalah cek tu nak cek mana. Jadi nak cek masa mana. Kan dia hak yang payah daripada sudut perbuatan, daripada sudut amali memang payah. Baik. Dia kalau dia cek sekalipun, ada darah. Adakah mesti darah keluar masa dia cek tu? Tak. Faham?
berhenti dah darah. Adakah mesti masa dia tengok darah berhenti masa tu? Dah. Bahkan mungkin darah berhenti sebelum daripada tu. Okey, boleh faham? Okey. Dalam masalah ni sebenarnya Ana pernah ada buat penulisan yang panjang. Ana ada buat beberapa penulisan dalam masalah ni. Masalah ni gini. Orang puang apabila dia tahu bahawasanya darah keluar. Maka di situlah permulaan pengiraan haid dia. Okey, dia darah keluar, dia cek, ada darah. Katakanlah dia rasa darah keluar dalam pukul 8. Keluar darah Kita tengok memang ada sungguh darah. Maka pukul 8 saat itu dikirakan permulaan keluar darah. Okey, daripada sudut hakikatnya ada tak, ataupun daripada sudut hak sungguhnya ataupun daripada sudut kemungkinan, bukan sungguh, daripada sudut kemungkinan, ada tak kemungkinan darah tu keluar sebelum daripada pukul 8? Ada. Jadi ketika orang puan rasa pukul 8 macam darah keluar. Keluar darah kita tengok memang ada sungguh. Jadi bermakna kita kata pukul 8 dikirakan permulaan keluar darah. Okey, soalannya, ada tak kemungkinan darah saat ni tu keluar sebelum daripada pukul 8? Tapi orang puan tu tak sedar, ada tak kemungkinan? Ada. Oleh kerana ralik ingat main geng Sampai ke tak sedar darah keluar, ada tak kemungkinan? Ada. Jadi ketika ada kemungkinan darah keluar sebelum daripada pukul 8 dan ada kemungkinan darah baru keluar pada pukul 8, berapa kemungkinan di situ? Jadi sekarang ni ketika pukul 8, orang puang tu rasa darah keluar. Dia pergi cek tengok darah ada sungguh. Okey, pukul 8 yakin keluar darah. Tetapi sebelum daripada pukul 8, ada tak kemungkinan darah keluar dah? Ada kemungkinan. Tapi yakin ke tak? Tak yakin. Jadi apabila tidak yakin, maka kita kena ambil hak yang yakin sahaja. Okey, boleh faham? Ya, dalam masalah kena dia kaedah fiqh banyak sekali digunakan dalam permasalahan darah wanita. Sehingga kan sebahagian daripada ulama fiqh menyebut bahawasanya orang tu boleh mahir dalam penggunaan kaedah fiqh kalau dia mahir berkenaan dengan darah wanita. Okey, boleh. Ketika darah keluar, rasa keluar pukul 8. Dia tengok memang ada darah. Ada tak kemungkinan darah keluar sebelum daripada tu? Ada. Tetapi hak yang diyakini pukul 8 darah keluar. Sebelum daripada tu ada kemungkinan. Ketika ni kita kena pakai kaedah al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baharu berlaku kita kena takdirkan anggap masa yang paling dekat. Okey. Sebelum pukul 8 jauh, pukul 8 dekat. Pukul 8 diyakini sebelumnya adalah benda yang diragui. Jadi benda yang diragui kita kira tak ada. Al-aslu al-adam. Sebelum pukul 8 ni keluar tak lagi ya? Keluar lagi syok kan? Mungkin keluar, mungkin tidak. Tapi kita yang yakin pukul 8. Maka sebelum daripada tu hak yang kita tidak mampu untuk mengetahui, kita kena pakai zahir. Al-aslu al-adam. Asal tidak ada. Jadi permulaan kira keluar darah pukul 8. Okey, boleh faham? Tiba-tiba dalam pukul 10, dia masuk dalam tandas, tengok tak ada dah darah. Saat ni pukul 8 kan? Pukul 10 dia masuk dalam tandas, darah tak ada. Jadi masa dia cek pukul 10 tu, dia tahu darah tak ada, di situ yakin darah tak ada. Okey, boleh faham? Di situ yakin darah tak ada. Ada tak kemungkinan darah berhenti sebelum daripada tu? Pukul 9 berhenti dah? Ada kemungkinan. Tapi dia yakin ke tak? Tak yakin. Okey, boleh faham? Maka kaedah sama. Benda. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda yang baru berlaku kena takdirkan masa yang paling dekat. Jadi bermakna darah dia 2 jam aja. Okey, boleh faham? Darah dia berapa jam? Pukul 8 mula keluar, 9, pukul 10 baru dia tahu darah berhenti. Jadi darah dikirakan selama 2 jam. Apa benda, semua masalah ni kita ambil zahir sahaja. Orang puang bangun daripada tidur tengok ada darah. Dia cek dalam pukul 6.30 ada darah. Okey, boleh faham? Maka dia kena tengok darah yang ada saat ni tu. Darah yang ada, jadi bermakna pukul 6.30 yakin darah keluar.
Baik, sebelum daripada pukul 6.30. Memang darah pasti keluar dah sebelum daripada 6.30. Okey, dia tengok mana hak yang kuat sangkaan ataupun zon hak yang paling kuat. Kita kata sebelum pukul 6.30. Okey, sebelum pukul 6.30 mungkin pukul 6 mula baru keluar. Okey, betul tak kita? Mungkin pukul 5. Jadi pukul 5 dia yakin ke tak? Tak. Pukul 6 dia yakin ke tak? Tak. Jadi benda hak yang tidak yakin apa sama sekali tidak diambil kira. Faham? Sebab sekarang ni kita dituntut kepada kita berhukum secara zahir sahaja. Nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Ni bukan hadis. Ni perkataan ulama. Kita hanya hukum secara zahir sahaja. Manakala hak yang tersembunyi hak tu Allah Taala yang lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka itu melakukan hal tersebut, mengucap 2 kalimah syahadah, mengerjakan sembahyang, menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka itu telah memelihara daripada aku darah-darah mereka itu dan harta benda mereka itu. Maksudnya tidak lagi halal darah mereka dan tidak lagi halal harta benda mereka itu. Okey, jelas. Lepas tu wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka itu di atas Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan mereka itu di atas Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas. Maksud dari perhitungan mereka itu di atas Allah, maksudnya hak yang hakikatnya, hak yang kita tidak tahu itu serah kepada Allah. Kita ambil hukum secara zahir sahaja. Okey, boleh faham kan? Okey, jelaslah. Okey. Mana lagi ya? Okey, harap-harap benda fahamlah hak yang maksud ana saat ni tu. Jadi perempuan hak yang keluar darah putus-putus, cara dia nak hitung tempoh keluar darah adalah permulaan dia mengetahui ada darah, itu adalah permulaan keluar darah. Permulaan dia mengetahui darah berhenti, maka dikirakan darah berhenti. Baik. Okey, jelas ha? Jazakumullah khairan untuk Ustaz Zulfadli. Dia kata benda kaedah yang diguna pakai al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman, al-aslu al-adam, al-yaqin la yazulu bi syak, al-yaqin yuzalu bi mithlih. Patu nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Okay, jazakumullahu khairan. Baik. Nanti kalau ada soalan boleh tengoklah. InsyaAllah kita akan jawab. Nantilah ada masa. Dan Ana akan cuba tengok balik soalan-soalan yang terlepas, ataupun kita minta Ustaz Abdul Hakim Osman kupu balik soalan-soalan yang terlepas. Sebab kita dah lama dah nak habis dah ni. Mungkin dalam 2 hari lagi habis lah. InsyaAllah mungkin 2 hari ataupun 3 hari. Minggu depan mungkin habis lah. Minggu depan mungkin habis. Cuma insyaAllah kita, Ana sengeleng nak baca lambat lah. Minta maaf banyak lah Ana nak baca lambat. Ana baca slow-slow. Sebab Ana ingat kalau kita baca slow-slow lagu ni, banyak sangat manfaat kita dapat. Banyak sangat kita di mana nak baca penulisan Ustaz yang banyak tu berkaitan dengan darah. Nanti insyaAllah Ana cuba bagi kepada Ustazah Ummu Atiyah. Nanti Ana cuba bagi Ana cuba bagi link. InsyaAllah. Ana benda haknya Ana dalam Facebook Ana ada belaka. Sebenarnya dalam Facebook Ana ada belaka sebelum ni Ana bergiatlah menulis dalam Facebook. Cuma ni ada kurang bergiat kerana keterbatasan waktu. Jadi Ana kurang sikitlah bergiat dalam menulis. Baik. Ana sebenarnya sengeleng macam benda baca lambat adalah kerana untuk biar faham betul apa yang dinyatakan dalam kitab Turath, supaya ketika kita ada kemusykilan boleh kita rujuk kitab Turath dan kita tahu lagu mana apa yang disebut dalam kitab Turath. Jadi untuk hari ni Ana berhenti sini dulu sebab Ana ada lori mari nak hantar barang. Jadi insya-Allah kita boleh terangkan pasal ni Ustaz. Ketika darah tinggalkan solat, ketika naqaq solat. Okey, nanti ana cuba terang balik masalah tu ana terang balik insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.